Macam-macam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. InsyaAllah kita sambung bait yang ke-106. 106. Wa yustahabbu fil awani at-taghtiyah walau bi'udin hutta fawqa al-aniyah wa yataharra al-ishtibah tahiri binajizin walau li'a'man qadiri lal kummi wal bawli wa maytatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahrama. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Kata beliau, wa yustahabbu fil awani at-taghtiyah, disunatkan pada bekas-bekas, iaitu disunatkan pada bekas-bekas, sama ada bekas yang digunakan untuk minum ataupun bekas yang digunakan untuk sesuatu. Maknanya bekas tadahan air, sama ada bekas yang digunakan untuk minum, disyurbi wal akli, makan atau minum, ataupun bekas tadahan semata-mata, maknanya beseng hak dalam tandas kita, ataupun tempat yang menjadi kita letak air di dapur kita. Semua jenis awal ni sunat di sana at-taghtiyah, iaitu sunat tutup. Sunat dalam keadaan tertutup. Jadi ulama kata tutup di sini sama ada dia boleh tutup rapat, ataupun yang dimaknakan dengan tutup juga. Dia kata pada zaman dulu orang letakkan sesuatu diikat dengan tali, letak kain kemudian diikat dengan tali. Yang ni yang demikian itu kerana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallam dia suruh dalam satu riwayat Nabi sebut supaya tutup bekas-bekas ini, as-siqaah, bekas minuman ke bekas makanan, suruh tutup. Fa inna lailatan fis sanah, adalah satu riwayat, kerana sesungguhnya dalam satu malam di dalam satu tahun, yanzilu fihi al-waba, akan turun padanya wabak. Wabak ni dia kata la yamurru, yang dia wabak ni dia tidak akan pergi kepada bekas-bekas yang terbuka, melainkan dia akan turun padanya penyakit tersebut. Jadi dalam satu tahun ada satu malam, ada satu riwayat tu Nabi sallam kata akan turunnya wabak. Jadi wabak tu dia akan turun pada bekas-bekas yang terdedah. Dalam itu satu ilah. Ilah yang kedua, dalam riwayat hadis yang lain, Nabi sallam kata kerana boleh masuk sesuatu lah. Kamu menyebabkan bila kamu buka satu bekas kamu tadi, boleh menyebabkan ada sesuatu lah yang akan masuk, benda-benda yang kotor akan masuk dalam bekas kita. Jadi sebab tu kita disunatkan untuk tutup. Wa yustahabbu fil awani at-taghtiyah, jadi sunat pada bekas-bekas ni kita tutup. Walau bi'udin, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Walau bi'udin, lihusul sunnah, untuk terhasilnya sunnah. Walau bi'udin, walaupun dengan sebatang kayu. Ini dah terhasil, dah sunnah. Kerana ada riwayat menyatakan bahawa walau bi'ud, dengan lafaz tersebut, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Ada riwayat. Maknanya untuk terhasilnya sunnah tutup, insya-Allah dengan tutup dengan sebatang kayu ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan elakkan daripada sesuatu yang tak baik masuk dalam bekas minuman kita. Hutta fawqal aniyah, walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Hutta yang diletakkan, wudi'a fawqal aniyah, di atas aniyah, di atas bekas-bekas tadi. Naam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Wa yataharra, kata Syekh lagi bait yang ke-107, wa yataharra lishtibahin tahir binajisin walau li'a'man qadir. Ni kita masuk pada bab ijtihad. Kalau dalam fiqh dipanggil babul ijtihad lah. Dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah ke, dalam Hasafinah tak ada. Dalam kitab-kitab yang ada dibahaskan di dalam bab taharah, ada satu bab nama babul ijtihad. Ijtihad bazlul juhud li tahsilil maqsud, mengembalikan satu usaha untuk menghasilkan suatu tujuan. Itu namanya ijtihad. Jadi seringkali kalau dalam bab taharah, dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah contohnya, dibahaskan babul ijtihad, kerana ada di situ berkaitan dengan masalah bila ada orang berijtibah, ada orang ada kesamaran pada air yang suci dengan air yang mutanajis. Bila orang tu ada kesamaran, ni air suci ke? Jadi air tu berkait dengan wasilah taharah. Dia adalah perantara kepada taharah. Ini cerita zaman dululah, cerita orang tak ada air dah. Air ada yang tu je. Jadi dibahaskan babul ijtihad. Walaupun lapangan babul ijtihad sebenarnya tak diguna pakai dalam bab air kalau zaman kita ini. Kita kalau dah kita tak ijtihad, buang belaka lah. Tak payah nak ijtihad lah. Tapi nisbah orang zaman dulu yang perlu kepada dia tak ada air dah. Jadi dia perlu kepada ijtihad. Dia ijtabah, dia ada kesamaran di antara air yang suci dengan air yang mutanajis. Jadi dibahaskan tentang al-ijtihad. Jadi wa yataharra maknanya yajtahid. Wa yataharra maknanya yajtahid, berijtihad seseorang itu, wa yajtahid syakhs. Wa yataharra dengan makna yajtahid asy-syakhs, maknanya kalau tak ada air dah kecuali air itu saja, maka ijtihad pada ketika itu jadi wajib. Kalau tak ada air dah, sekarang ni di hujung waktu ada air tapi ijtabah. Ini air suci dengan ini air mutanajis. Khalas, maksudnya tak ada dah waktu. Tak ada dah. Maka tak sah tayamum selagi ada air. Isu dia sebab tak sah tayamum selagi ada air. Jadi kalau dah tak ada air, yang tujuh air, ketika ini ijtihad hukumnya wajib. Tetapi kalau dalam keadaan ijtihad dalam keadaan air ada tapi dia nak ijtihad, boleh. Air lain ada tapi di sini dia ada satu air yang suci dengan air yang mutanajis, tapi air lain dalam keadaan ada. Pada ketika ni hukum ijtihad, hukumnya adalah harus tak wajib lah. Okey. Jadi dia tengok wajib dengan jawaz tu, wajib dengan harus menilai kepada situasi. Ada kalanya ijtihad hukumnya wajib, ada kala ijtihad pada ketika itu hukumnya adalah sunat. Wa yataharra kata Syekh, berusahalah oleh seseorang ni apa? Ishtibah, kerana satu kesamaran tahirin binajis, benda yang suci. Bila dia nak ijtihad ni, bila dia ada kesamaran pada benda yang suci binajis. Makna najis di sini bukan najis Makna najis di sini adalah mutanajis. Sebab mana boleh ijtihad pada benda yang suci dengan benda yang ainun najis? Kalau kita kata ni suci, saya ijtibah antara suci, air suci dengan air kencing, tak ada dah. Sebab apa? Min syurutul ijtihad, daripada syarat-syarat ijtihad, dia mesti apa? Syarat-syarat ijtihad, dia mesti sesuatu itu asal pada halal ataupun asal pada suci. Air kencing bukan asal suci, air kencing asal najis, tak ada ijtihad. Dia mesti aslu fi hil wa aslu fi tuhur, asal pada halal dan asal pada suci. Asal pada halal ni contohnya, asal pada halal, bila satu orang dia nak berijtihad. Contoh dia nak berijtihad, ini binatang yang boleh dimakan,
Ini maksudnya halal ke tak halal binatang ni. Dia tak boleh nak mukabil dia. Apa dia binatang yang ishtibah dengan binatang yang tak boleh dimakan. Malas. Sebab apa binatang yang tak boleh dimakan tu asal dia bukan asal pada benda yang halal. Maknanya min syurutul ijtihad yang pertama mestilah wahwa syai' yang mustabah itu dia mesti aslu fi hil wa aslu fi at-tuhur. Asal pada benda halal dan asal pada yang suci. Jadi maksud najis di sini bukan ainun najis. Maksud najis di sini adalah mutanajis. Bau boleh ijtihad. Mutanajis lah. Ni air yang suci. Ni air yang suci. Ini dua air. Dia ada ijtibah sekarang. Sebab ada orang khabar ke dia. Ada orang mari khabar ke dia, tadi nampak anjing. Dia pergi jilat tapi tak tahu salah satu. Itu ijtibah lah. Anjing dijilat salah satu, tapi yang mana? Wallahu alam. Jadi sekarang ni dia nak pakai banyak lagi air lain. Pada ketika ni ijtihad adalah harus, tapi tak ada air dah, tinggal air dua je, maka ijtihad pada ketika adalah wajib. Okey. Tahir sama ada dia ijtibah tu pada benda yang suci. Suci di sini tak semestinya air, cuma dalam bab taharah dia cerita air lah. Suci di sini kalau dalam bab salat kita kata pakaian. Ada dua pakaian, tapi ada orang kata ada anjing dia telah jilat salah satu pakaian tadi. Jadi itu orang panggil ijtibah pada pakaian lah. Yang penting asal dia adalah suci. Kedua-dua benda yang kita ragu tu, dua-duanya adalah aslu fi halal dan aslu fi tuhur. Mesti sifatnya suci. Baik. Okey, kemudian maknanya aslu fi tuhur juga keluar dengan perkataan aslu fi tuhur. Sebab tu tak boleh nak ijtihad air dengan air mawar, tak boleh. Ini air mawar. Saya keliru lah mana satu air mawar. Saya ijtihad. Sebab apa? Bukan asal pada tuhur. Tuhur maknanya tahirun bi nafsihi wa yutahhirul ghair. Suci pada diri ini dan menyucikan yang. Sebab tak ada faedah. Nak buat apa ni? Nak ijtihad untuk apa ni? Jadi mesti ijtihad itu mesti asal pada halal dan asal pada suci. Tahirin binajisin ay mutanajjis. Walau li'a'man qadir. Walaupun bagi satu orang buta qadir. Maksudnya satu orang buta yang dia ni mampu ala idrakin najis. Dia mampu. Walaupun orang buta. Kalau kata orang buta ni boleh ijtihad tak? Boleh. Kalau orang buta yang masya-Allah lah, yang mata hati dia cerah, dia reti bau najis, dia reti sentuhan najis, dia reti dapat merasai sesuatu sifat yang najis. Kalau dia reti lah. Kalau dia tak reti, kalau ghairu qadir, kalau orang buta yang ajiz, tak boleh ijtihad lah. Jadi bila dia buat ijtihad, cenderung dalam hati dia. Tapi ijtihad ni, syarat ijtihad, kalau kita tengok dalam bab ijtihad, syarat ijtihad dia mesti ada bazlul juhud tu. Dia mesti ada mengembeling satu usaha. Kalau orang dia main hentap, itu bukan ijtihad. Ijtihad ni mesti bazlul juhud li tahsilil maqsud. Mesti sifat dia adalah mengembeling satu usaha. Sebab tu bila kita sebut kata al-mujtahid, imam a'immatul al-mujtahidun, mana bila kita sebut imam mujtahid, mereka dalam nak mengeluarkan satu hukum, mereka ada usaha yang gigih. Ketika itu barulah al-mujtahid la yukhta. Ahli al-ijtihad tak dipersalahkan. Macam ni. Bila kita nak ijtihad antara dua air, kita mesti ada amarat, mesti ada kita punya qarinah. Kalau kita kata menurut ramalan saya air ni tak ada tu. Tak boleh. Sebab apa qarinah kamu? Dia mesti ada sesuatu. Saya merasakan yang najis air ni, yang mutanajis air ni. Kenapa? Sebab anjing tu mari daripada pintu sana kan, yang paling dekat sini. Ada satu qarinah lah. Lepas tu kawan dia seorang lagi kata, tak, saya rasa air ni. Sebab anjing biasa kalau datang, dia tak terus pergi sini, dia pusing sekali. Yang penting ada satu qarinah lah.
Maka pada ketika tu barulah yang disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah al-mujtahid al-mukhtalifah. Dua orang yang berijtihad, yang berselisih dia punya pandangan dia. Yang memilih air ni tak dipersalahkan walau hakikat dia salah. Tetapi kedua-dua ni tak boleh jadi makmum dengan imam di antara satu sama lain. Barulah timbul bab tu. Kenapa? Sebab nisbah pada i'tiqad, bila kawan dia memilih yang ni, maka i'tiqad orang yang memilih air ni dia menyatakan bahawasanya kawan dia tadi ambil wuduk dengan air yang mutanajis lah. Betul tak? Orang yang pilih air ni pula, dia akan menyangka kawan dia seorang lagi ni memilih air yang mutanajis. Di sini dalam i'tiqad dia kata, oh ini semayang orang ni tak sah. Mana boleh jadi makmum di belakang orang yang pada i'tiqad makmum, bukan i'tiqad imam. Pada i'tiqad makmum bahawa sembahyang orang tu tak sah. Mana boleh? Sebab tu kita tak jadi makmum di belakang orang yang walaupun bermazhab Hanafi, walaupun di i'tiqad mazhab Hanafi itu sahih, dalam menyentuh wanita tu tak batal wuduk melainkan dengan jimat. Kalau i'tiqad dia sahih dan sembahyang dia sahih, tapi tidak pada kita. Bila kita beriktikad bahawasanya wuduk dia pada ketika itu batal sebab kita nampak dia bersalam dengan isteri dia. Nampak? Jadi mesti ada amarah, mesti ada sandaran. Kalau dia nak ijtihad, mesti ada satu sandaran. Apa yang menguat dia? Kalau tidak, kalau tak ada sandaran, itu tak panggil ijtihad. Itu panggil hujum lah. Itu maksudnya kalau dah dia buta daripada untuk berijtihad, halas. Buta daripada ijtihad, halas. Dia pun ambil air ni, dia tuang. Confirm sekali dua-dua. Dia ambil air ni, dia tuang dengan satu lagi, ataupun yuriquhuma, ataupun dia tuangkan dulu sekali. Bila dah tak ada air, barulah dia boleh tayamum. Nampak? Kalau ni sajalah ada air, dia kena buat sesuatu yang menyebabkan halas sekali dua-dua tak ada. Dia ambil air ni, dia tuang dalam ni, halas. Selesai. Baik. Kalau dia dah pilih, lepas selesai solat semua, jadi waswas. Boleh dia dia kena basuh 7 kali tak? Sucikan semula. Dia waswas. Dah selesai lah. Okey. Selesai solat. Okey. Sebab dia ni kan? Tak, Khilaf dia, dengan kawan tadi kan? sekarang ni dia yakin ke salah? Dia yakin tak dia salah? Kalau yang membatalkan yang pertama, apabila seorang tu dia yakin dia salah. Tapi kalau dia tak yakin, tapi dia kembali kepada ijtihad yang kedua, orang yang kembali pada ijtihad kedua dalam keadaan ijtihad pertama dia tak kata salah, tapi dia lebih terjih sekali pada ijtihad yang kedua, yang ni tak membatalkan ijtihad pertama. Itu yang kata dalam semayang ada orang 4 rakaat dengan 4 arah. Rakaat pertama dia semayang macam ni sebab ijtihad dia gini. Dia pandang main angin kan, dia rasa angin sini. Mari rakaat kedua, dia tak kata rakaat pertama dia tu salah, tapi dia tiba-tiba datang satu angin, berubah. Dia pun boleh bertukar pada rakaat kedua, dia boleh bertukar pada arah yang satu lagi, tapi dia boleh terus sembahyang. Itu sebab apa tu? Sebab dia tak merasakan ijtihad dia tu salah, tapi dia merasakan ada sesuatu yang lebih terjih. Tapi kalau satu orang tu yakin, salah tu yakin, macam tengah semayang tak? Kita tengah semayang, kita mari kat surau ni, kita tak biasa surau ni, jadi kita pun salah, kita pergi semayang belah sana. Ada tiba-tiba mari pelajar ribat, bang, salah kan, kiblat sini. Itu boleh ubah kita tengah semayang? Tak boleh lah kan? Sebab apa? Alas, itu dah yakin bahawa apa yang dia ijtihadkan tadi pada mula-mula, mungkin dia tengok kompas ke apa, itu dah salah. Itu tak ada dah. Sebab tu tak ada yang kata konsep orang tengah semayang mari pusing paling ke dia. Dia salah apa pemahaman dalam bab yang bertukar tu. Itu bagi mujtahid, memang orang yang tak tahu hal. Orang tak tahu nafsul amr. Dia tak tahu hakikat kepada sesuatu, dia tak tahu.
Kalau setengah semayang, rakaat kedua ada satu benda yang lebih yurajjihu, mentarjihkan lagi dia. Alas memang dia boleh berpaling ikut tarjih dia tadi. Hatta kata ulama 4 rakaat dengan 4 kali ittijahat. Dengan 4 kali arah. 4 kali bersinggah. Boleh selagi dia tak tahu sesuatu yang sebenar. Okey. La kumni, kata Syekh rahimahullah, la kumni. Kum ni maksudnya lengan. Kum ni lengan. La kumni. Maksudnya dia ataf kepada ishtibah tahir bin najis. Maknanya kalau dia ishtibah kesamaran lengan antara dua lengan ni ada satu kena najis, dia tak ijtihad lah. Lengan kanan lengan kiri ni ada tadi ada kena najis, ada kena air kencing, tapi tak pastilah lengan kanan lengan kiri. Boleh ijtihad tak? Boleh ijtihad tak? Tak boleh ijtihad. Buat apa ijtihad? Habis kalau kat sini macamlah sah mayang. Melainkan lengan tadi dipotong sebelah, baru boleh ijtihad. Kenapa tak boleh ijtihad? Kerana tidak ada ijtihad. Dia kata kerana di sana ilaha illallah, kerana syarat ijtihad mestilah sesuatu yang diijtihadkan itu, yang mustabah itu mestilah bersifat mutaaddid, mestilah bersifat berbilang-bilang. Dua lengan ni duduk pada satu baju. Jadi kalau kita ijtibah, kita ada kesamaran antara lengan ni dengan lengan ni, saya tak pasti, jadi saya kena ijtihad. Khalas, dia ni syai'un wahid, dia adalah satu benda. Faham tak? Itu min syurutil ijtihad lagi an yakuna al-mushtabah mutaaddidan. Bahawa mestilah yang mushtabah itu, benda yang kesamaran tu benda yang berbilang. Kalau pada benda satu macam biar, yang belah kanan ke belah kiri, itu tak ada ijtihad. Dia mesti mutaaddid. Okey. Wal baul, contohnya ijtibah air, satu bekas air kencing. Cuma mungkin air kencing itu air kencing yang munqati'ur rih. Air kencing yang telah terputus bau, yang putih bersih air kencing itu, tapi dia ijtibah. Saya tak pastilah yang mana satu air kencing, yang mana satu air. Alas, ini tak boleh. Sebab apa? Ini masuk dalam bab bahawa syarat macam kita sebut tadi, syarat ijtihad mestilah an yakuna aslu fi hil wal tuhur. Mestilah asal pada halal dan asal pada suci. Jadi tak boleh juga ijtihad pada air dan juga air kencing. Kemudian wa maitatin. Wa maitah ijtihad ini yang kena sembelih ke, yang disembelih ke, ataupun yang mana satu yang kena sembelih? Ijtihad. Alas. Sebab apa? Dah confirm dah salah satu ni adalah bangkai. Dah confirm salah satu adalah ketika ni tak ijtihad, kerana dia maknanya mana boleh kita berijtihad pada suatu benda yang asal dia adalah tidak halal. Memang salah satu ni confirm benda yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Khalas, tak boleh. Lama tak boleh ijtihad pada ketika itu. La ilaha illallah. Kemudian maknanya kalau bangkai dua-dua kita tinggal. Ini salah satu ni bangkai. Khalas, tinggal dulu. Tak boleh makan dulu. Tu hukum ni, tak boleh ijtihad. Kemudian wama uwir. Yang kedua wama wardin, iaitu air mawar, sama juga. Sebab dia bukan asal pada benda yang at-tuhur, benda yang menyucikan. Air dengan juga air mawar. 6. Jadi nak ambil wudu macam mana? Macam mana kalau air mawar pula? Ini air dengan air mawar. Ini ulama kata kalau kita nak juga, kita ambil wudu daripada setiap bekas. Dengan air ni kita ambil wudu, dengan air ni pun kita ambil wudu. Boleh. Jadi confirm dalam wudu kita itu
salah satu tu hukum confirm adalah sahih. Boleh kita ambil wuduk dengan ni sekali, ambil wuduk dengan ni sekali. Boleh. Baik. Dari utni ni dar tu maksudnya susu. Dar tu susu. Utni ni jamak kepada atan, iaitu apa dia ni, himar betina. Keldai betina. Ini apa ni? Ini isu apa ni? Ini isu antara susu yang suci dengan susu yang tak suci. Tak boleh lah susu himar najis. Susu himar ni adalah boleh minum. Susu ni semua susu binatang yang tak boleh dimakan, hukumnya adalah najis. Semua susu binatang yang tak boleh dimakan. Ini himar jinak kan? Ha? Ini himar yang jinak kan? Ha. Bukan himar liar kan? Bukan himar wahsy. Himar wahsy ni halal. Himar wahsy ni bukan kuda belang. Ha? Bukan kuda belang. Ke ada spesies tu? Kuda belang boleh makan. Ada orang kata himar wahsy ni kuda belang. Himar yang tak boleh makan ni, himar yang dekat Tarim tu, himar yang bawa barang. Himar yang kecil je. Tu tak boleh makan. Susu dia najis. Jadi kita sekarang ni ishtabah. Ini susu mana? Salah satu ni susu himar. Khalas. Pada ijtihad, kerana asal daripada susu himar tu bukan suci. Asal pada susu himar tu adalah najis. Semua susu binatang yang tak boleh dimakan najis. Susu kucing, apa, susu harimau, semua najis lagi. Baik. Wahsyah sebab dia boleh makan. Wahsyah sebab dia boleh makan. Himar wahsy sebab dia boleh makan. Bila boleh makan, susu dia pun adalah suci. Susu lembu, susu kambing suci lah. Okey. Mahrama ni bagaimana tuan-tuan? Mahrama ni dia kata dia ni adalah nasab kepada fi'il mahzuf yang takdir dia istasni mahrama. Maksudnya antara yang dikecualikan juga. Hendaklah kamu semua mengecualikan juga mahrama, benda-benda yang haram. Mahram, benda-benda yang mahram. Istasni mahram. Okey, contohnya dia tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad iza ishtabahat bi ajnabiyyat. Dia tak boleh ijtihad dengan ajnabiyyat. Tak boleh ijtihad walau ghairu mahsurat. Sekarang ni dia ijtihad dalam ni campur ada perempuan ramai. Ada perempuan dalam ramai-ramai perempuan tadi. Dalam ramai-ramai perempuan tadi ada yang mahram dia. Jadi pada ketika ni ulama kata kalau yang ghairu mahsurat, kalau yang ghairu mahsurat, dia ada yang mahsurat yang boleh bilang. Yang dia ada yang ghairu mahsur, dia ada yang ghairu mahsurat. Contoh fa iza ikhtalatat bi mahsurat. Contohnya bercampur ni. Orang puan yang dalam kampung ni ada di antara mereka yang mahram, ada yang di antara mereka yang ajnabi. Campur. Maknanya mahsurat tak? Dia kata mahsurat. Mahsur ni kata ulama, apa dia mahsur? Kalau duduk atas bukit, kelompok tadi duduk atas bukit, kita boleh bilang dia satu-satu. Itu mahsur. Kalau ghairu mahsur, kalau duduk fi sa'idin wahid, duduk dalam satu lapangan, kita dah tak boleh bilang dah. Itu orang panggil bilangnya ghairu mahsur. Ramai dengan sikit ni. Ramai dengan sikit ni. Kalau ramai ni maksudnya kalau duduk
macam gini ni. Ni mahsur lah ni. Tak ramai lah mahsur. Tak ramai. Ghairu mahsur ni dah tak ada bilang. Macam apa dia kata? Kalau duduk tak boleh. Bi mujarratin nazar. Dengan sekali tengok tak payah nak bilang satu-satu. Ini dia kata macam apa? 100, 200. Ini ghairu mahsur. Macam ni. Macam ni bilangan ni. Ni bi mujarratin nazar boleh bilang. Cuma mungkin tak tepatlah. Jadi 11 atau 12, 13. Tapi dengan sekali tengok bi mujarratin nazar itu boleh bilang. Itu dinamakan bilangan sebagai bilangan mahsur. Nampak? Sebab tu dalam fiqh tu kan ada dalam bab imam tu kan. Imam ni boleh panjang jika biridha ma'mum al-mahsur. Dengan redha ma'mum yang mahsur. Apa dia ma'mum yang mahsur Rizul? Mana ma'mum yang terhad lah. Lepas tu kita terjemah ma'mum yang terhad. Ma'mum yang terhad. Ma'mum muka ni je dia. Ma'mum dia. Ada setengah masjid surau ma'mum yang dia kenal dah. Macam masjid sekarang tu makmum ada muka lain tak? Ada setengah semayang makmum yang mahsur. Mahsur maknanya sekali kita tengok kita boleh tahu dah berapa orang. Yang ni imam tak boleh baca panjang. Yang ni imam afwan. Yang ni imam boleh baca panjang tapi dengan syarat mesti ada redha. Redha makmum tu redha. Tapi kalau makmum tu ghairu mahsur, ghairu mahsur, kalau duduk setempat sekali tengok tak nak bilang. Bi mujarradin nazar sekali tengok tak boleh bilang. Dia kata 100, 200, 300. Yang ni tak boleh baca panjang. Sebab sukar untuk nak dapatkan redha keseluruhannya. Yang tak boleh baca, kena baca standard. Tak boleh nak tatwid. Baik. Jadi kalau bercampur orang perempuan dalam satu kawasan ni dengan bilangan yang mahsur lah boleh bilang. Maknanya ada 100 bilangan mahsur katakanlah ada 50, 60 orang. Tapi dalam tu ada satu orang kita kata mahram kita. Maka apa hukum dia? Hukum dia tak boleh kahwin semua. Lam yankihun minhum. Maka hukum tak boleh kahwin semua. Ini kita tak tahu. Kita kata kita pergi satu kampung. Dia kata dalam kampung ni ada orang perempuan saudara susu kamu. Cucu susuan kamu ada kat sini. Tapi tengok orang perempuan dalam kampung tu mahsur ke ghairu mahsur. Kalau mahsur, maka kita tak boleh kahwin semua ni. Tapi kalau ghairu mahsur, ramai. Dalam kampung ni memang ada saudara susu kamu, ada saudara susu. Maksudnya memang mahram lah. Saudara susu kamu mahram. Tetapi bilangan mereka mahsur ke ghairu mahsur? Ghairu mahsur. Ghairu mahsur tak boleh bilang tadi. Maka hukumnya kamu boleh nikah dengan salah seorang mereka tanpa ijtihad. Tanpa perlu ijtihad. Tak payah nak ijtihad lah. Kenapa tak payah ijtihad? Dia tak boleh ijtihad. Wastasni mahrama ni dikecualikan juga adalah mahram. Apa ilah tak boleh berijtihad dalam isu mahram ni? Mahram dengan ajnabi tak boleh ijtihad. Alas. Sama ada kalau ghairu mahsur dan kalau mahsur kamu tak boleh nikah semua sekali. Jangan nikah lah. Dalam 50 orang ni ada seorang itu mahram kamu. Alas kamu tak boleh nikah semua. Tahu tak? Kalau ghairu mahsur, okey kamu boleh nikah tanpa ijtihad. Yang betul tak ijtihad. Sebab apa? Sebab ini pun terkandung dalam syurutul ijtihad juga, bahawa antara syarat ijtihad bahawa ayyakuna fihi majal, bahawa dalam ijtihad ini mesti di sana ada ruang untuk buat ijtihad. Orang perempuan kamu nak ijtihad macam mana? Orang perempuan macam mana nak kenal orang perempuan mahram dengan bukan mahram? Macam mana? Ada tanda? Mana ada? Tak ada majal. Tak ada ruang untuk ijtihad. Kerana dia ni bersabit dengan al-abda'. Al-abda' la alamata laha. Al-abda' ni apa? Maruah seorang perempuan itu, farash perempuan itu yang nak jadi halal untuk kita tu, itu mana ada? Itu mana ada alamat? Mana ada alamat mahram ke bukan mahram?
maksudnya salah satu daripada syarat ijtihad mesti ada ruang, ada majal untuk berijtihad. Sekarang ni kamu tak dapat nak bezakan mahram dengan bukan mahram. Kamu tak dapat nak berijtihad kat situ. Nampak tak? Dia tak ada ijtihad lah. Tapi kalau kamu nak tahu juga boleh. Nak tahu juga macam mana? DNA itu nak tahu. Itu tak ijtihad lah. Itu kamu nak cari yakin. Sekarang ni kalau mahsur langsung tak ada nikah semua. Tapi nak nikah juga. Buat test lah. DNA ke apa. Nak nikah juga. Tapi asalnya hukum tak ada nikah semua. Macam mana? Kalau dia ni boleh faedah yakin. Macam mana? Macam mana? DNA ni boleh ambil yakin tak? Kalau susu memang tak lah. Tapi betul, sebenarnya dia tak boleh buat pada yakin. Sebab tu tak diguna pakai DNA ni dalam proses macam kita kata penentuan hukum hudud, hukum zina. Sebenarnya tak dipakai. Kalau kita ambil macam apa, pensabitan hukum qisas, hukum apa zina kepada pelaku zina, tak ada ambil. Dia nak ada satu orang saksi yang sempurna, orang lelaki, tengok dengan mata dia, mata dan kepala, tengok masuknya hasyafah dalam faraj. Siapa dia boleh mengendap tahap tu? Jadi boleh terlaksana tak hukum wuduk ni? Maksud dia nak katanya yang berlaku di zaman Nabi semua datang dengan ikrar pengakuan. Sebab sabitan hukum ni adalah dengan satu dengan saksi. Tapi kebanyakan yang berlaku Nabi mana ada orang nak minta apa gitu. TV apa tak ada pakai. Tak ada kan CCTV apa tak ada. Tapi hari ni orang boleh buat CCTV. Dia boleh buat rupa ni. Jadi semua datang dengan ikrar. Mana pensabitan hukum tu tak boleh lah. Pensabitan hukum tu tak boleh. Jadi kalau nak ijtihad pun la majal lah. Tak boleh, tidak boleh ijtihad lah. La majal fi ijtihad. Baik. Jadi maksudnya kalau mahzur dia tak ada nikah semuanya. Kalau dia ghair mahzur, maka dia boleh menikah dengan salah seorang tanpa perlu ijtihad. Dia boleh nikah dengan salah seorang. Dalam kampung ni ada seorang ada mahram kamu dalam kampung ni. Tapi saya tak tahu siapa. Cuma saya nak menikah dengan orang dalam kampung ni. Maka pada ketika kita boleh memilih seorang daripada mereka tanpa perlu ijtihad. Boleh menikah sehingga sampai bila dia tak boleh menikah? Sampai tinggal seorang. Sampai tinggal bilangan mahsur. Dalam kampung tadi orang tadi dia menikah seorang, cerai seorang, empat cerai. Orang kampung tu je. Sampai tinggal mahsur. Sampai tinggal mahsur. Maknanya sampai tinggal 50 60 orang, bawah dia 100. Baru dia kena stop, dia tak boleh nikah dah. Sebab apa? Dah jadi mahsur. Saya dengar yang nikah. Dia betul katanya bila dah nikah tu, waktu dia dah nikah, dia boleh pula macam dia anggap tu mahram tu, jadi tak batal wuduk itu. Boleh macam tu? Macam mana? Jadi dia boleh tanpa ijtihad, dia pilih mana-mana. Lepas selesai nikah, dia boleh anggap pula itu mahram. Mahram. Dia maksudnya boleh sentuh lah, tak batal wuduk. Jadi nikah dia boleh ihtimal tu mahram dia pula macam tu. Lepas tu nikah dia tu sahih lah. Nikah tu maksudnya kalau buat batal wuduk, dia ihtimal tu mahram dia pula. Macam tu maksud dia. Boleh ke gitu? Nak dengar tak? Ya. Maksudnya tak. Ya. Kami pernah ikut ada pengajian di pondok. Maksudnya kahwin dia ambil tadi tak ada ijtihad. Dalam bab kahwin tak ada ijtihad. Okey, dalam bab kahwin tak ada ijtihad, harus dia boleh kahwin sebab bilangan pada ketika
itu kita kata ghairul mahsur, boleh kahwin. Cuma dalam bab apa, bila dilepas kahwin dia kata itu jadi mahram tak? Ihtimal mahram dia. Bila sentuh tu ihtimal mahram. Boleh jadi tu. Sebab pergi dulu belajar tu. Dapat daripada seni tu, belajar daripada pondok petani. Dia beritahu macam tu. Contohnya satu ayah ni dia pergi satu pulau, lahir kahwin orang situ, lahirkan anak, dan ayah ni keluar dari pulau tu. Sampai anak besar ayah balik, tak kenal anak, tak kenal ayah, ayah tak kenal anak. Mak tak ada, kahwin Dikahwin salah seorang. Itu mungkin dia punya keturunan dia lah, so dia kahwin. Sebab ghairul mahsur tadi lah. Okey, lepas tu kemudian dia waktu batal wuduk dia ihtimal mahram. Jadi maknanya dia tak ada batal wuduk. tak batal wuduk lah. Dengan siapa? Dengan isteri dia ni. Isteri. Dia kahwin ni. Bahkan satu kampung kalau jadah untuk perempuan dia ihtimal dalam kampung ada orang yang Tak. Kalau dia dalam kampung tu, kalau isteri-isteri dia ke orang kampung? isteri dia dengan orang kampung. Oh, isteri dengan orang kampung. Ihtimal buat batal wuduk dia ambil. Kalau orang kampung tu clear lah. Kalau isteri tu iyalah, tapi sebab dia tak membatalkan pun kalau memang kalau ikut dari segi hukum, sebab dia bukan ijtihad pun. Dia kahwin perkahwinan tu dia bukan ijtihad pun. Cuma dalam bab dengan orang kampung, yang kedua dalam bab dengan orang kampung memang tak ada masalah. Tak batal. Dia tak batal pegang salah seorang daripada orang perempuan dalam kampung tadi, memang tak batal. Tadilah ihtimal mahram lah. Sekarang ni isteri dia sendiri dia ihtimal sebagai mahram. Kat situ Ustaz tak berani nak bagi fatwa. Kena rujuk balik lah. Sebab sekarang ni dia dalam i'tiqad dia ni isteri dia dengan perkahwinan lah. Cuma dalam masa yang sama dia ihtimalkan. Yalah, tapi ada kebarangkalian tu sebenarnya. Ada kebarangkalian boleh. Maknanya ada, sebab dia kat situ benda batal wuduk ni kan, dia benda yang yang dia batal wuduk tu adalah dengan yakin. Selagi ada kesangsian pada isu pembatalan wuduk, selagi tu tak batal. Batal wuduk ni dengan yakin. Kita dah ngaji bab tu. Nampak? Dia mesti yakin. Dalam bab batal ni, al-yaqin la yuzadu bisyak. Jadi mesti ada keyakinan pada batal wuduk. Boleh batal. Selagi ada kesangsian tersebut, itu boleh dia ambil kira. Okey. La ilaha illallah. Okey, di antara bilangan mahsur dengan ghairul mahsur ni, kan ada bilangan mahsur tadi. Ulama ambil dari segi huruf 100 ataupun 200 yang ghairul mahsur. Yang kata mahsur bawah pada 100. Dia ambil apa? Dia ambil biasa 20, 15, 30. Lepas tu hak tengah-tengah tu. Hak tengah-tengah tu tadi macam mana? 40, 50, 60, 70. Dia bukan 100. Dia bukan macam ghairul mahsur, tapi dia juga bukan seperti mahsur. Hak confirm mahsurnya 10, 20. Boleh kira betul lah. Tak? Tapi kalau kumpul 40 pun sekali tengok, sekali telik, tak dan tau. Tak dan tau. Yang ni ulama kata mengikut kepada al-dhann. Mengikut pada sangkaan kita. Al-dhann, apa yang dalam hati kita datangnya syak, lalu kita merujuk kepada hadis istafti qalbak. Maka minta fatwa dengan hati. Yang kita rasa syak ni, sekarang ni mahsur ke ghairul mahsur ni? Ada bilangan yang tengah-tengah. Yang dia bukan bilangan yang ghairul mahsur madbut secara tepat, dan dia juga bukan bilangan yang mahsur secara tepat. Dia duduk tengah-tengah. Ni tengok pada ghalabatul dhann.
kuatnya sangkaan kita. Kalau tak lepas juga, kita ambil rasa kecenderungan hati. Allah Ta'ala beri hati kita ni satu benda yang ada kecenderungan. Cuma kalau dalam bab ajnabiyat, sepatutnya kita kena balik kepada asal. Kalau dalam bab ajnabi ni, mahram ajnabi ni, yang ni sepatutnya kembali pada asal. Atas kaedah yang kata al-aslu fil abdha' ni adalah hurmah. Asal pada abdha', orang perempuan ni, faraj kemaluan orang perempuan ni, asal dia haram dulu. Jangan nak ambil halal dulu. Ambil haram dulu. Maknanya kita akan cukup berhati-hati dalam soal perkahwinan. Itu sepatutnya kaedah. Kaedah dalam bab perkahwinan, nak boleh sampai jadi halal, pegang haram dulu. Maknanya sampailah betul-betul halal. Sebab dalam banyak kaedah-kaedah lain, al-aslu fil asya' al-ibahah. Tak apalah, halal lah. Bermula dengan halal dulu, sehingga datang dalil yang mengharamkan. Nampak? Tapi dalam bab al-abdha', al-aslu fil abdha' adalah al-hurmah. Bukan senang bila ada konsep-konsep, ada konsep-konsep hukum yang melibatkan soal pernikahan, sepatutnya kena ada lebih ikhtiar. Macam baru-baru ni lah isu yang kata online, nikah online ke apa. Jadi sepatutnya langkah yang paling patut dipilih sebenarnya ikhtiar. Saya kena memilih jalan yang pernikahan yang paling bersih lah, yang akan sunyi daripada segala kekhilafan, yang tak timbulkan kontroversi. Sebab apa? Al-aslu fil abdha' al-hurmah. Itu sepatutnya jalan yang dipilih. Okey. Babu as-siwak. Babu as-siwak. Okey, kita baca lagi dua lah. Lagi dua. As-siwak. As-siwak dari segi syarak dia kata isti'malu 'aud atau nahwi fil asnan wa ma hawlaha litanzif, iaitu menggunakan kayu atau apa yang seumpamanya pada gigi dan apa yang berada di sekeliling gigi, litanzif, bagi tujuan untuk pembersihan. Nampak? Dari segi bahasa, lughatan ada lagi gosok. Siwak itu maksudnya gosok. Dari segi syarak, menggunakan kayu ataupun apa saja yang seumpamanya di kawasan gigi, itu dinamakan siwak. Dan setiap daripada hukum siwak ini, ulama kata bila kita bahas, dia akan terbahagi kepada gosok tu, cerita pasal gosok tu, dan berkait dengan alat gosok tadi. Gosok dan alat, bagi kedua-dua tu, gosok dan alat tu ada adabnya. Lepas tu orang duk bahas bab siwak ni, satu membahaskan cara kaifiatul gosok, kaifiat gosok tadi. Yang kedua akan membahaskan tentang alat. Orang akan membahaskan tentang yang mana afdal pakai kayu apa afdal. Jadi dia akan kembali di situ. Maka diitlakkan kepada kedua-dua tadi, maka akan setiap bagi hukum siwak dan juga alat siwak ini ada dia punya adab-adabnya. Nah, ada orang kata ada satu kitab yang mutaakhir ni, dia macam nazam syair, Tuhfatun Nasak atau Tuhfatun Nusak fi Adabis Siwak. Cuba cari kitab tu. Cerita memang dalam tu cerita bab siwak je. Ada adab siwak. Tuhfatun Nusak fi Adabi As-Siwak. Itu ada ulama mutaakhir yang dikarang kitab tadi. Jadi cerita di nazam tapi cerita detail tentang adab siwak ni. Jadi dalam kitab cerita sikit-sikit je, detail tentang adab siwak. Naam. La ilaha illallah yusannu la ba'da zawalis saimi wa akkaduhu lintibahin naimi. Dia kata sunat
Sunat di sini maknanya sunat mutlak lah. Asal siwak ini sunat mutlak. Sunat di mana-mana saja, kat mana-mana saja. Fi ayyi waqt, di mana-mana saja, waktu bila sekalipun, siang ke malam ke, sunat untuk bersiwak. Jadi asal siwak ni sunat pada bila-bila masa, mutlaqan. Tak terkait, tak mana ghairu muqayyad, tak terikat dengan waktu. Siwak ni bila-bila je kita gosok gigi. Kita gosok gigi ni bila-bila je. Sunat kita sentiasa membersihkan gigi kita. Kerana an-nazafatu minal iman, kebersihan tu sebahagian daripada iman. La ba'da zawalis shaim. Tidak selepas daripada gelincirnya matahari. Az-zawali maknanya gelincirnya matahari, as-shaim bagi orang yang puasa. Ini pandangan mu'tamad, walaupun Imam An-Nawawi seperti dalam Majmu' menyatakan bahawasanya tidak makruh. Nampak? Tak makruh kerana illah yang menyatakan makruh itu adalah kerana menghilangkan bau mulut. La khulufam sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut daripada orang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Justru dihukumkan makruh. Fa atyibatuh ni, atyibatuh, kata eloknya bau mulut itu nak menunjukkan atas apa? Itu nak menunjukkan atas ada tuntutan untuk mengekalkan bau yang elok tu. Dalam hadis tu walaupun tak tunjuk kata perintah. Jadi illah ulama yang menyatakan kata makruh ni adalah kan ni, dalam tu sebenarnya sekaligus menunjukkan bila Nabi kata dia tu lebih harum di sisi Allah daripada dia, menunjukkan ada tuntutan untuk mengekalkan dia. Kamu kena kekalkanlah sesuatu yang sangat baik di sisi Allah daripada haruman kasturi. Maka oleh demikian dimakruhkan untuk kita hilangkan benda yang baik tu. Makruh lah. Tetapi Imam An-Nawawi dia kata tak. Dia kata tak makruh. Sebab kalau gosok gigi pun tak hilang yang busuk tu, kata Imam Nawawi. Tak hilang. Kerana bau yang busuk tu bukan datang daripada mulut. Dia kata bau yang busuk datang daripada perut yang kau sosok. Kita nak pakai mana? Dari kajian kita macam mana? Kita gosok gigi hilang tak bau mulut busuk? Ada benarnya Imam Nawawi tu sebenarnya. Pakai gigi hilang tu. Pakai gigi kalau pakai siwak tak hilang pun kan. Sebab Ustaz Fadli Almarhum, Ustaz Fadli Yamani, dia mari kat sini. Situ dia duduk. Dia duduk kat situ. Ustaz tanya dia, apa hukum gosok gigi pakai ubat gigi di siang hari Ramadan? Jadi dia menyatakan hukum batal puasa. Dia Ustaz, dia batal puasa sebab kebiasaannya dia kata bila kita gosok gigi dalam keadaan kita dah tahu bahawa akan ada sesuatu masuk, kita bukan tak tahu. Dia macam mubalaghah fil madmadah. Orang yang bergigi berkomor ni, walaupun dia kata dia tak masuk, tetapi kalau masuk dalam keadaan dibuat benda-benda yang berisiko untuk masuk, tiba-tiba termasuk, khalas batal puasa walaupun Jadi dia kiaskan isu ni, orang siang hari Ramadan, siang hari puasa pakai ubat gigi. Sebab standardnya kalau gosok gigi yang mubalaghah tu, yang kita tu masuk, kita dapat rasakan teguk kita. Dia kata batal. Dua benda sebab saya tanya masa kat sini ada satu saya tanya ni. Dia datang, dia ambil homestay kat PSG, kemudian datang kat sini bagi nasihat ke pelajar. Soalan kedua tanya, musafir ni kita boleh pakai kesempadan yang ada ini, macam kita kampung Songkarang ni, Songkarang pantai, Songkarang darat, macam apa Syekh Songkarang darat. Jadi
Kalau nak jamak, berhenti sampai batal dulu. Jamak siap-siap masuk sampai darat. Jerit pendengar. Tapi sebab apa persepadanan tu? Persepadanan JKR ni boleh ambil kira tak sebagai satu persepadanan yang kata ini dah di luar pada sepadan. Ini boleh tanda bermulanya safar. Dan itu tanda berakhirnya safar. Jadi kata tak. Dia ambil pada asal. Sebab dia mana ni? Dia ambil pada hukum asal. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, hukum asal kan Imran, ba'da Umran. Yang ada pagar tu, walaupun dalam tu 2 marhalah, halas tak boleh jamak lagi. Selagi dia itu adalah satu kawasan. Walau dalam kawasan tak ada 2 marhalah. Sebab tu dia kata saya tak pernah jamak qasar dalam Kuala Lumpur. Seluas-luas Kuala Lumpur tu dia tak pernah jamak qasar. Maksudnya kalau dia daripada Pahang, dia akan bagi selesai sebelum sampai ke Kuala Lumpur lah. Sebelum sampai ke Ombak ke apa kan, dia akan selesai berjamak. Dia tak akan pernah jamak qasar dalam Kuala Lumpur. Sebab apa? Dia pegang yang asal lah. Yang asal ni kan pagar dulu. Kalau dah tak ada pagar, sekarang Umranul Bilad, kawasan apa rumah selepas dah tak ada rumah dah. Maknanya kalau kita hari ni ihtiyat, janganlah kampung pantai sama darat. Ihtiyat. Mana ambil dah sikit sana gambar. Ihtiyatan. Maknanya ambil pada benda yang confirm kita semuanya dia sah lah. Tapi kita ni malemah. Kalau dalam belakang highway ni dah lagi. Ihtiyatan, bagi jauh lah. Janganlah jamak takhir sini. Kalau yang on the way ke mana kan, ambil ke atas sikit, ambil gambar ke, ambil maran ke. Tapi dalam kitab Allah, adik kepada Dr. Wahbah Zuhaili, adik dia ada satu apa nama kita? Adik dia apa nama? Adik Az-Zuhaili kat belakang. Dia ni antara ulama yang berpandangan, jelas dalam kitab tu dia kata Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad itu adik kepada Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata persepadanan yang ada hari ni boleh ambil kira. Dah tatawur dah, sekarang ni dah maju. Orang dah buat persepadanan, boleh ambil kira. Jadi damai suakan jaya. Okey, baik. Yang penting bukan jaya, bukan damai juga. Jaya kan. Kalau sebelah rumah jaya. Sungai Isak damai, Sungai Isak ni dekat je. Dia antara ulama yang berpandangan. Tapi kita ni biarlah dalam bab ibadat ni kita ihtiyat. Kita jawab. Itu 2 soalan saya ingat. Sempat tanya pada Ustaz Fatih. Memang dia jawab je. Batal. Yang kedua, dia tak pernah jamak dalam Kuala Lumpur. Macam mana? Rasa tak, itu kena tengok siapa. Dia yang obat gigi tu, itu kita anggap macam dia punya ni ta'am, dia punya rasa dah. Kalau kita mengaji, rasa ni dia tak batal. Rasa. Tapi yang membatalkan ni kalau masuk ain. Yang ni kita kehek, kita keluar kan. Tapi ada rasa. Tak apa. Macam kita minum sebelum subuh kan. Sebelum subuh kan kita minum air sirap apa, rasa dia tekak ni, tapi ain dia dah tak ada. Bila kita keluarkan air liur kita dah tak ada dah. Tapi yang ni yang dikata pakai ubat gigi ni, idhafatannya pada pasal dia ada ain lah. Bila kita gosok gigi dia memang kita rasa. Dia kalau kita gosok gigi yang biasa mungkin rasa je lah. Tapi kalau kita gosok gigi cara yang macam biasa tu sebenarnya boleh masuk. Kalau gosok gigi yang macam subuh-subuh punya style yang tu boleh masuk tu kalau siang hari. Okey. Baik, yusannu la ba'da zawali as-saimi wa akkaduhu lintibahi an-naimi. Wa akkaduhu, dan mereka semua
telah mentakkidkan, menjadikannya muakkad mutlak pada bila-bila masa siwak ni. Tetapi jadi muakkad, jadi sangat-sangat dituntut bila? Pertama sekali kata Syekh adalah lintibahin naimi. Syekh sebut sini 3 tempat. Syekh sebut ada 3 tempat sebenarnya sunat untuk digalakkan untuk orang tu jaga sungguh siwak ni. 3 tempat dalam kitab ni lah. Dalam kitab lain banyak lagi. Tapi dalam kitab ni 3 tempat yang dikata asyaddu istihbab. Dalam muqaddimah Tarmiyah tu disebut sebagai asyaddu istihbab. Sesuatu yang sangat dituntut. Okey. Pertama lintibahin naimi. Ketika bangunnya seorang itu daripada tidur, terjaga daripada tidur, sama ada tidurnya sekejap atau tidur yang lama, sama ada tidur yang jenis malam ataupun tidur yang siang. Maka bangun daripada tidur sunat untuk kita apa? Sunat untuk bersiwak. Syadid. Wazid litaghyiri fami. Yang kedua, dan tambahkanlah olehmu litaghyiri fami. Kerana apa kamu bersiwak? Kerana berlaku perubahan pada bau mulut. Itu asyaddu istihbab. Sama ada berubah di situ, berubah laun, warna gigi kita, ataupun berubah rih, bau mulut. Ini pada ketika ni asyaddu istihbab. Dan yang ketiga kata Syekh di sini walis salah, iaitu ketika as-salah. Jadi kalau kita rujuk dalam muqaddimah al-Hadramiyah Busyra Karim, as-salah di sini indal qiyam biha. Ini yang penting Makna salah di sini adalah ketika mana nak bangun berdiri untuk solat. Sebab tu para ulama, khususnya ulama-ulama Hadramaut, sangat jaga waktu qiyam sebelum akad takbir. Masa ni dah. Raka'atani bisiwak khairun min 70 raka'ah biduni siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bahkan disunatkan pada setiap selepas 2 rakaat, setiap takbiratul ihram semain tarawih. Main tarawih tu 22. Setiap daripada ketika inda tahrum, ketika bertakbiratul ihram tarawih, sunat kita bersiwak. Rakaatan ni bersiwak, 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. La ilaha illallah. Jadi ni menjawab ada sebahagian ulama ditolak. Dulu pernah ada satu perdebatan ada kata sebenarnya hadis yang berkaitan dengan siwak itu yang kata inda kulli salah, ada riwayat inda kulli salah. Inda kulli salah dia kata bukan ketika nak sembahyang tu. Tetapi kalau kita rujuk, ada ulama yang tolaklah Quran tapi kalau kita rujuk semua daripada syurah kitab-kitab fiqh, semuanya kebanyakannya menyatakan inda qiyam, inda kulli salah, maknanya inda qiyam, ketika berdiri nak sembahyang tu, masa tu. Betul ulama Hadramaut sangat jaga ni. Kalau orang tua saya kata tekak. Orang tua kata tekak ni. Sebab apa? Inilah makhluk Allah Ta'ala yang paling cepat hilang. Kita nak istiqamah dengan benda ni, oh Allahu Akbar. Nak istiqamah benda ni lah azab, sebab tu perlu pakai kain semua. Kemudian ada pandangan ni lah. Sebab apa? Oh ni payah jaga ni. Sangat payah jaga. 2 hari je. Paling kuat 2 hari je. Hari ketiga saya jumpa lah. Kalau di Tarim, di mana, di negara Arab, di Mekah, dia ada jual. Setiap lagi sembahyang ada jual. Tu kita boleh, kita okey. Sekarang ni nak payah nak cari ni. Markah dah tertutup dah sekarang. Jadi payah nak cari. Baik. Okey. Wa sunna bil yumna lal araku aulah. Wa sunna, dan disunatkan bil yumna. Ini baru dicerita tentang kaifiat. Dan disunatkan adalah dengan tangan kanan. Maknanya kaifiat, ini berkaitan kaifiat. Disunatkan kita bersiwak ini dengan tangan kanan. Dan dimulakan bijanibil aiman juga. Dimulakan daripada bahagian arah kanan. Dan juga kata ulama, sunat untuk kita niatkan mengikut sunnah Nabi SAW. Maknanya sunat kita kalau bersiwak mula dengan tangan kanan daripada bahagian kanan, dan sunat dia berniat untuk dia nak mengikutkan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Dan ada pandangan ulama menyatakan sunat baca doa Allahumma barik li fi. Ya Allah memberkatilah aku ni fihi, pada ya arhamar rahim, pada mulut yang aku bercakap ni. Nampak? Baik. Al-araku aulah. Dan ni pasal alat pula. Tadi pasal kaifiat, pasal alat. Alat ni pula al-araku aulah. Maka menggunakan kayu al-arak. Kayu arak ni kayu sugi kan. Nampak? Ada dalam terjemahan mukadimah tu kita ada tulis nama saintifik al-arak, kayu al-arak tu pokok sugi, ada nama saintifik dia. Jadi ini adalah yang paling aula min ghairihi, daripada selain daripada kayu ni, daripada jenis-jenis kayu yang lain. Yang aulanya adalah menggunakan kayu al-arak. Kemudian barulah kayu apa? Barulah adanya kayu kayu apa ni? Naqal. Ha? Naqal. Kayu naqal. Nama dia? Aulahu arak thumma naqal. Naqal lagi? Nakhal. Ya. Nakhal apa, kurma punya. Ranting kurma tu. Lagi? Zaitun kan? Ud lagi? Dzurrih tayyib. Kemudian apa saja yang mempunyai bau yang apa saja yang mempunyai bau yang wangi. Nah, dia kata jaridun naqal summan uzu zaitun. Ada pandangan kata pertama sekali nakhal ni kayu arak, kemudian kayu nakhal, kurma, pokok kurma, yang ketiga kayu zaitun, yang keempat semua kayu yang ada bau wangi. Itu sunat. Kemudian siwak ini dibahaskan oleh ulama. Terhasil sunnah siwak ni bikulli khashin. Barulah umum bikulli khashin, barulah masuk bau gigi. Jadi pakai bau gigi ni pun dapat pahala siwak. Nampak? Ni ada kata Yahudi pula. Yahudi terus. Nah, terhasil pada siwak sebab apa? Bikulli khashin, pada setiap yang kesat, kain, benda yang sifatnya kesat, sifatnya menanggalkan, qali', sifatnya yang menanggalkan, menghilangkan kesan-kesan kotor yang kesat. Tapi dapat. Mana kalau gosok gigi tu agak macam mana? Kelas dapat. Illa usbu'an, melainkan jari dia. Melainkan jarinya sendiri. Itu tak terhasil sunnah kerana jari la yu'tabarul alat. Jari tak dianggap sebagai alat. Dia tak sesuai kita nak masukkan jari itu sebagai satu alat, sebab sesuatu yang berhubung, muttasil. Tapi kalau jari yang munfasil, alat yang muttasil dengan jasad kita ini, jari itu tak dinamakan sebagai alat. Naam. La ilaha illallah. Habis itu Okey, insya-Allah kita berhenti situ. Kita akan sambung pada wa yustahabbu al-iktihal. Kita akan sambung situ insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.